Okey. Satu saja soalan tentang politik. Misalnya kita dah ada live di sini, saya pun mengambil kesempatan ini untuk tanya pasal isu politik. Isunya, biasalah ahli-ahli politik kita ni. Apabila Anwar Ibrahim di convention PKR mengkritik kluster mahkamah, semestinya lah Jebon lah, Mat Sakau lah, gelaran baru lah ni, Najib. Dalam satu sudut pula, Najib membalas kritikan tersebut dengan mengaitkan Lim Guan Eng dengan perasuah terowong lah, kluster terowong lah. Ini semua pemikiran ahli-ahli politik kita ini. Hang salah aku salah hang. Tapi dalam masa yang sama, persoalan saya nak tanya Haji ni, di mana prinsip kedaulatan undang-undang ataupun rule of law yang ada pada Anwar Ibrahim? Ya, Najib kita tahulah. Rakyat Malaysia pun selalu duk kritik dia pasal kluster mahkamah. Anwar Ibrahim mengkritik Najib Razak, Zahid Hamidi, tetapi tidak Lim Guan Eng. Pertama sekali, saya percaya kita tidak pasti. Saya tidak pasti sama ada Anwar Ibrahim pernah atau tidak mengkritik Lim Guan Eng berkaitan dengan isu pertuduhan yang dihadapi. Tapi kita perlu lihat ni dari sudut keadilan. Pertama sekali, sama ada ianya adalah Lim Guan Eng, Zahid Hamidi, Najib Razak yang lain selain daripada SRC. Sebab SRC dia sudah didapati bersalah. So kita keluarkan yang tu. Yang lain 1MDB, salah ubah laporan audit negara berkaitan dengan LHDN, IP LHDN sebagainya kan. Zahid Hamidi, Lim Guan Eng, Syed Saddiq dan pemimpin-pemimpin lain. Semua sedang menghadapi pertuduhan jenayah. Adakah mereka bersalah atau tidak? Cuma dalam kes-kes itu mahkamah yang akan menentukan. Adakah mereka dibawa ke mahkamah atas dasar political persecution, tindasan politik? Itu pun mereka wajib bangkitkan di mahkamah. Dan kalau mereka berjaya timbulkan keraguan berkaitan perkara itu, mungkin mereka boleh melepaskan pertuduhan berkaitan dengan isu tersebut. Sebab perkara ini semua mahkamah yang bertanggungjawab untuk buat keputusan. Selagi mahkamah belum buat keputusan, selagi mereka itu terdiri sebagai suspek ataupun tertuduh yang sudah dimulakan perbicaraan, tengah bicara ataupun sebagainya, mereka adalah kategori yang sama. Kluster mahkamah. Bagi saya, ia ni adalah kategori yang sama, kluster mahkamah. Jadi pada masa itu, kalau sebagai pemimpin politik, contohnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau dia maksudkan bahawa perjuangan PKR pada masa itu di bawah Pakatan Harapan adalah jelas terhadap jenayah 1MDB yang jelas pada masa itu, tapi mahkamah belum bicara lagi pada masa itu. So kalau dia nak katakan itu perbezaan fahaman dia tentang kleptokrasi 1MDB dengan kes-kes lain, bagi saya still dari segi kedaulatan undang-undang ianya kategori sama. Orang yang menghadapi pertuduhan jenayah, mereka belum bersalah. Mereka cuma boleh dapati bersalah oleh mahkamah. Tapi kita tidak boleh layan mereka dengan berbeza-beza. Betul. Sama ada perlu berlaku adil. Yes, kita kena berlaku adil. Sama ada awak ahli politik maupun rakyat biasa, terutamanya rakyat biasa. Kalau anda penyokong Pakatan Harapan sekalipun, anda tidak boleh menuding jari kepada orang yang menghadapi perbicaraan jenayah di mahkamah daripada kelompok Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional. Bagaimana pula dengan pemimpin anda yang sedang menghadapi pertuduhan? Begitu juga kalau anda daripada Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, anda tidak boleh menuding jari kepada Lim Guan Eng ataupun Syed Saddiq semata-mata. Bagaimana pula dengan para pemimpin daripada kelompok anda? Jadi sebaiknya bagi saya, daripada tuding menuding, tunggu keputusan mahkamah keluar. Kita boleh keluarkan prinsip asas perjuangan, iaitu melawan rasuah, melawan salah guna kuasa, melawan tindasan hak rakyat. Itu prinsip. Tapi kalau kita nak mengatakan kita tak sokong satu pihak kerana isu berkaitan dengan golongan mahkamah, maka perkara yang sama kena cakap super bikin lah. Itu rakyat nak tengok. Betul. Di situ saya perlu secara tak langsung nak sentuh satu perkara yang dibangkitkan berkaitan dengan
Convention PKR ni. Di mana saya perlu nyatakan, bukan soal sokongan peribadi atau tidak, sebab saya tidak berhasrat memberi pandangan peribadi terhadap mana-mana pemimpin politik. Tapi apabila Rafizi Ramli semalam dipetik mengatakan bahawa sepatutnya ahli PKR dan pemimpin PKR jangan hendak bodek maupun sokong mempertahankan presiden. Saya rasa itu adalah suatu konsep yang yang rakyat sekarang minta, iaitu jangan sokong membabi buta, jangan bodek membabi buta. Rakyat nak para pemimpin walk the talk. Betul. Kalau awak sendiri kata kita sepatutnya seperti mana yang berlaku pada zaman Najib Razak, patutnya para pemimpin UMNO bersuara supaya 1MDB tidak berlaku, ataupun kalau sudah berlaku boleh didedahkan lebih awal, kerugian Malaysia alami kurang. Itu komplain kita, bukan? Jadi pada masa yang sama, sebagai pembangkang, anda kena menyatakan perkara yang sama kepada pemimpin anda. Kalau pemimpin anda salah, anda tidak boleh sokong membabi buta. Betul. Di situ saya setuju dengan kenyataan Rafizi Ramli. Bukan sebab saya sokong dia. Itu bukan isunya. Saya bukan ahli PKR pun, bukan ahli pakatan pun. Saya bukan ahli mana-mana parti politik pun. Tapi kenyataan beliau itulah yang kita nak tengok. Perubahan itu yang kita nak tengok. Bukan saja di kalangan para pemimpin dan juga ahli-ahli parti, tapi di kalangan rakyat. Rakyat tak boleh taksub. Macam mana cakap dengan Najib macam ni? Macam mana cakap dengan Zaid Amidi macam ni? Macam mana dengan Anwar Ibrahim cakap macam ni? Tak. Doesn't matter who they are. Salah tetap salah. Betul tetap betul. Dan apa yang dilakukan oleh naib presiden sekarang ni sebagai timbalan presiden adalah satu perkara yang positif. Tahun 2022 ini perlu dilaksanakan. Dan saya ucap syabas kepada Rafizi Ramli. Dia tidak fikir apa yang ahli-ahli lain atau rakan sejawat PKR akan bercakap di belakang dia kerana kononnya mempersoalkan kedudukan presiden, tapi dia berani cakap kerana yang benar. Itulah sifat yang rakyat nak tengok di dalam para pemimpin. Saya rasa tak banyak, tak ramai, segelintir kecil para pemimpin yang kita ada sekarang yang berani nak cakap. Tak kisah sama ada daripada Parti Barisan Nasional, Parti Perikatan Nasional, Parti Pakatan Rakyat, atau Pakatan Harapan, ataupun parti-parti baru. Saya rasa tidak ada. Tak berani. Tak berani. Cakap dengan orang boleh, tapi buat sendiri semua kecut. Hilang jawatan, hilang kedudukan, tak dapat watikah. Itu yang paling penting. Adakah mereka ni ikhlas berjuang? Jadi di sini bagi saya, Rafizi Ramli, anda telah mulakan ketimbalan presiden dan anda dengan langkah yang betul, walaupun ramai mungkin cemooh. Teruskan. Bukan bermaksud saya sokong awak, tapi awak boleh teruskan. Betul. Nilai macam tu yang kita nak. Saya bersetuju. Kalau balik cerita ke politik tentang apa yang dikatakan oleh Rafizi Ramli, itu satu pembaharuan. Beliau menyedarkan seluruh rakyat Malaysia dan juga ahli-ahli politik ni, buanglah sikap membodek, ampu, angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut telunjuk ni. Itu saya puji. Rafizi punya pandangan itu saya sokong, kerana kita di tahun 2022 cukuplah. Walaupun mungkin atas sebab kenyataan itu, dia mungkin hilang watikah bertanding. Betul. Tak kisah. Betul. Dia tak takut. Kerana di Malaysia ni orang cukup takut dengan presiden pasal watikah untuk bertanding. Jadi Rafizi membuktikan beliau bukannya takut dan dia bukan gila untuk bertanding kalau rezeki dia. Tak ada lah. Itu saya puji. Okey Haji. Ya. Puas hati saya dengar tadi pada Anwar Ibrahim sekalipun. Okey. Keadilan. Engkau parti presiden, parti keadilan. Tapi kalau nak tuding jari kluster mahkamah kepada pemimpin-pemimpin UMNO ataupun mana-mana pemimpin, tudinglah sama, bercakaplah sama tentang kluster mahkamah yang ada dalam pembangkang. Di situ yang rakyat nak tengok. Satu pemimpin, janganlah geng sendiri, semua betul. Tak betul pun kata betul. Kalau geng bukan sendiri, semuanya salah. Okey Haji. Ya, kita tak boleh lama-lama. 1 jam 35 minit. Saya nak Haji wrap up bagi kesimpulan kita pada malam ini. Baik, yang pertamanya berkaitan dengan Sulu ya. Saya berharap dan saya percaya
pihak pejabat peguam negara Malaysia akan mencuba sedaya upaya untuk mempercepatkan prosiding di Perancis dan Sepanyol bagi tujuan membatalkan secara muktamad muktamad Timbang Tara yang setakat ini masih boleh dedahkan aset-aset negara di mana-mana 167 negara tersebut. Saya harap dan saya percaya perkara ini perlu diselesaikan. Pada masa yang sama, saya juga harap pejabat peguam negara akan keluarkan seperti mana mereka bertanggungjawab makluman-makluman kepada rakyat dari masa ke semasa apa yang berlaku. Dan berkaitan dengan isu rundingan ni antara kerajaan Malaysia dan Jolo, saya harap rakyat boleh faham peri pentingnya pejabat peguam negara cuba untuk mendengar apakah dia yang ingin disampaikan oleh wakil Jolo. Tak bermaksud ianya menghina kedudukan Malaysia untuk berunding dengan penyangga. Tak. Ini adalah kebijaksanaan pejabat peguam negara untuk cuba tengok sama ada boleh diselesaikan sekaligus dengan mengenakan tindakan dan hukuman terhadap Jolo dan memperolehi pulangan wang yang perlu menggantikan balik dana-dana dan kantung-kantung 1MDB. Setakat yang kita tahu, mereka telah menolak tawaran Jolo. Kalau selepas ini Jolo nak bagi 15 bilion, mungkin suatu tawaran yang boleh diterima. Wallahu alam. Itu sajalah. Ya. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih juga pada perhatian anda semua. Saya hormat kerana anda sentiasa setia di dalam forum ataupun bual bicara kami yang semestinya menjadikan perundangan itu sebagai keutamaan. Apa itu hak rakyat, apa itu hak pemimpin, apa itu bidang kuasa pemimpin, apa itu bidang kuasa penjawat-penjawat awam. Begitu juga dengan kedaulatan negara dan sebagainya. Ini majlis ilmu. Saya tetap akan mempertahankannya. Bukanlah dibayar, disogok oleh mana-mana pemimpin untuk kita bercakap. Saya ulang lagi sekali. Bukan dibayar oleh Jolo. Jolo pun tak bayar, siapa pun tak bayar. Ini adalah apa yang kita buat. Kita cuma memikirkan kita perlu bercakap. Kita perlu bersuara. Kalau betul, kita kata betul. Kalau tidak, kita kata tidak. Tidak kiralah ia melibatkan pemimpin kerajaan mahupun pemimpin pembangkang. Kepada komentar-komentar yang agak kurang senang dengan apa yang kita bincangkan tadi, yang menyentuh tentang Najib Razaknya, dengan Jolonya, saya bukan nak minta maaf kerana saya akan memegang kukuh apa yang kita bercakap bukan kerana kita membenci mana-mana pihak. Yang betul kita kata betul, yang salah ataupun yang tidak baik kita akan tetap kata tidak baik. Cuma memberi komen dengan menyerang peribadi sosok tubuh pemimpin-pemimpin dengan mengata yang bukan-bukan. Tadi saya ada tertengok juga terlintas cerita pasal Saka tua lah, tentang kubur lah. Janganlah. Ini nasihat saya, jangan. Kerana setiap apa yang kita kata itulah patah balik pada diri kita. Bahasa menunjukkan bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memberi satu pandangan yang agak kritis ataupun tak molek ditengok, kok mana pun orang kata tengok budak ni tak ada mak bapak tak ajak. Itu kalau di Penang, tengok ni mak bapak tak ajak. Kesian, tak pasal-pasal mak bapak kita salah. Jadi cuba elakkan benda itu, komenlah dengan baik. Kalau rasa kurang senang, bagilah pandangan anda yang bernas dan logik. Okey, apapun terima kasih di atas perhatian anda. Mohon ampun dan maaf jikalau ada salah bahasa terkasar kata daripada kami berdua. Yang baik hanya datang daripada Allah. Yang jahil semestinya datang daripada kita semua. Mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.